Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Syazlan bin Muhammad Bakri bernombor matrik AIL 190017. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Yaina dan rakan-rakan. Hari ini saya akan membentangkan sebuah tajuk atau soalan berkaitan dengan feudalisme, di mana soalannya ialah feudalisme, sejauh manakah feudalisme melambangkan hubungan peribadi, ketenteraan dan ekonomi. Kita balik pada pengenalan, di mana feudalisme secara umumnya boleh didefinisikan sebagai satu bentuk kerajaan, iaitu kuasa politik dikuatkuasakan secara tempatan oleh individu bersendirian dan bukan kerajaan pusat. Di samping itu juga, feudalisme juga turut didefinisikan sebagai satu istilah atau konsep yang terbentuk di Eropah Barat selepas kejayaan Empire Charlemagne dan berlanjutan sehingga abad ke-14. Abad tersebut melihatkan era yang digelar masyarakat feudal. Kita beralih kepada hubungan peribadi. Sistem ini yang seperti wujud di Eropah sejak abad ke-9 melihatkan hubungan peribadi yang erat antara tuan tanah, lord dan petani, iaitu vassal, yang disyaratkan untuk memberi taat setia kepada lord. Satu pihak akan memberi perlindungan sementara satu lagi pihak akan memberi perkhidmatan secara ketenteraan dan juga keselamatan kepada raja. Selain aspek ketenteraan dan keselamatan, feudatory juga dikehendaki menyediakan keperluan tertentu termasuklah buruh untuk sistem kerah. Hubungan ini menentukan kedua-dua pihak memperoleh faedah dan keuntungan bersama. Sistem feudal ini menyediakan satu perkara yang tidak pasti tapi secara keseluruhannya berkesan dalam mempertahankan dalam masa peperangan dan juga rangka yang perlu untuk mengekal undang-undang dan peraturan. Jika dilihat dari segi struktur sistem feudalnya, ia memaparkan satu bentuk piramid di mana dalam kedudukan terbawah sekali ialah golongan rakyat biasa, iaitu dalam golongan petani dan juga hamba. Dan kedudukan keduanya ialah golongan bangsawan dan juga yang kedudukan teratasnya ialah raja. Yang di mana piramid itu sendiri menunjukkan hierarki bahawa raja ialah kedudukan yang tertinggi. Dan bangsawan ni, golongan bangsawan ni dia merupakan tali penghubung antara raja dan juga rakyat biasa. Golongan bangsawan ni dia ada dua kelas, di mana kelas pertama dia ialah baron dan juga lord, dan kelas keduanya ialah knight. Dan dalam baris baris kedua itu juga terdapat ahli agama, di mana mereka ialah orang yang akan menjaga gereja. Dalam masyarakat feudal, golongan pemerintah dan terdiri daripada raja, dan di bawah raja terdapat golongan bangsawan menjadi pengikut setia raja. Jika dilihat daripada pelbagai aspek, bangsawan lapisan pertama lebih rapat kepada raja. Berikutan mereka adalah mempunyai hubungan yang secara terus daripada raja ke golongan bawah tu. Dan jika dilihat manakala bangsawan lapisan kedua lebih rapat dengan bangsawan lapisan pertama, kerana mereka banyak macam knight akan lebih memberi bantuan ketenteraan kepada golongan lord, baron. Dalam sistem feudal ini kita tahu yang raja adalah yang berkuasa mutlak. So kita balik kepada ketenteraan. Raja tidak dapat membentuk pasukan tentera kebangsaan, tapi mereka boleh memanggil hambanya untuk melaksanakan perkhidmatan tentera yang disediakan oleh hamba mereka yang lain. Dan sememangnya ketua hamba akan mematuhi segala perintah raja dan melaksanakan tugas mereka, tetapi hanya jika difikirkan perlu, dan mereka juga akan bawa sebahagian hamba mereka bersama apabila dipanggil untuk memberi perkhidmatan ketenteraan.
Golongan bangsawan akan memainkan peranan penting dalam suatu urusan pentadbiran sekiranya ketiadaan raja dalam wilayah. Peranan golongan bangsawan ialah lebih bertanggungjawab terhadap golongan raja, iaitu menyediakan makanan, tempat tinggal dan juga hiburan. Di samping itu juga, golongan bangsawan perlu menghadirkan diri seandainya terdapat sebarang lawatan atas arahan pemerintah. Golongan ini berkhidmat dengan pemerintah melalui pelbagai kaedah seperti terlibat dalam peperangan sebagai penegak keadilan serta melibatkan diri dalam majlis. Di samping itu juga, dari segi penempatan golongan bangsawan ini, mereka tinggal suatu kawasan yang luas dan juga mereka mempunyai rumah yang besar. Ini bagi menunjukkan bahawa golongan bangsawan ini megah dengan hasil kekayaan mereka. Maka mereka juga perlu mencari kawasan yang selamat agar mereka tidak perlu membimbangkan lebih kepada golongan serangan daripada pihak musuh. Dan maka dalam hal ini, golongan naik, di mana golongan bangsawan kedua itu akan bertanggungjawab untuk golongan bangsawan atasan ini. Kehidupan naik ini akan ditentukan oleh raja dan baron, kerana walaupun golongan naik ini adalah golongan bangsawan yang lapisan kedua, tapi mereka agak sedikit miskin daripada golongan bangsa pertama. So, naik perlu menumpukan masa untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang ketenteraan, kerana mereka, fokus utama mereka adalah dalam bidang ketenteraan untuk melindungi. Maka naik juga ada pasukan tentera yang tersendiri dan tanggungjawab dalam menjaga keselamatan raja dan bangsawan dari ancaman musuh. So, itu memang tugas utama mereka. Sebagai ganjaran atas bakti mereka dalam bidang ketenteraan ini, mereka akan diberikan harta, tanah dan juga menjadi tuan tanah. So, naik juga mempunyai hak dalam mengutip cukai daripada penduduk di bawah penguasaan mereka. Pada abad ke-16, apabila raja telah berjaya menggugurkan kuasa baginda menjadi lebih kuat, raja telah mengambil tentera upahan dan tetap bagi melawan pemberontak dan juga musuh baginda. Dalam isu ekonomi pula, mereka memakai ekonomi Meno. Meno ialah tanah yang luas, yang di mana tanah yang luas itu telah dimiliki oleh golongan bangsawan. Aktiviti perdagangan tidak jalankan antara Meno. Maksudnya antara Meno dan Meno ni tidak akan menjalankan sebarang perdagangan. So, Meno akan menghasilkan barangan dan mereka kumpulan sendiri. Maknanya mereka akan membuat satu barangan yang mereka perlukan sendiri. Mereka tidak perlu berdagang dengan orang luar. So, tapi besi dan garam diperoleh dari kawasan luar mereka. Kita ada monorail tenant. Dia akan bertindak sebagai raja, bishop, abbot, bangsawan besar atau subtenant di setiap institusi manor. Hal ehwal lot akan diuruskan oleh steward atau bailiff. Apabila lot tiada dalam daerah berkenaan, terdapat pelbagai kumpulan petani iaitu tenant, antaranya freeman, villain, kota dan juga hamba. Petani ada tanah, tapi mereka mempunyai keluasan tanah yang berbeza-beza di antara setiap petani. Petani tidak boleh meninggalkan kawasan mereka tanpa kebenaran pihak atau tuan tanah mereka. Bagi aktiviti pertanian, kaedah pertanian yang dikenali sebagai sistem tanah lapang diamalkan. Mengikut sistem ini, tanah diberikan 3 pusingan dalam penanaman. Pada musim bunga, mereka akan menanam barley dan oat. Kemudian pada pusingan kedua, iaitu musim luruh, mereka menanam gandum. Dan kemudiannya, pada peringkat akhir dalam 3 pusingan tersebut, mereka akan membiarkan tanah itu kosong. Hal ini adalah untuk memastikan tanah itu subur dan juga memastikan hak ini menjamin hak setiap petani untuk mengusahakan hanya satu bidang tanah. Tugas dan tanggungjawab lot. Lot mempunyai tanggungjawab ke atas tenant. Lot harus melindungi tenant daripada sebarang ancaman dan juga memastikan perturan dalam manor berjalan dengan lancar. Lot juga menyelesaikan perbalahan tentang tanah dan hasil pengeluaran.
Tener dikehendaki menyerahkan sebahagian daripada hasil kepada tuan tanah. Petani dikehendaki mengusahakan tanah milik tuan tanah. Petani ini akan mengusahakan segala hasil tanaman yang dimiliki oleh tuan tanah untuk menuai apa yang boleh di tanah mereka. Selain membayar sewa, petani juga dikehendaki memberikan hormat buruh kepada tuan tanah. Petani juga takluk kepada undang-undang kehakiman yang ditetapkan oleh tuan tanah. Maknanya golongan petani ini adalah golongan bawahan. Bermakna mereka perlu mengikut apa sahaja yang diarahkan oleh golongan bangsawan dan juga tuan tanah mereka. Kehidupan petani. Rumah petani dibina daripada kayu dan tanah. Disebabkan mereka ni agak sedikit miskin dan golongan bawahan, mereka pun perlu membina penempatan mereka dengan apa yang ada di sekitar mereka. Dan mereka tinggal di dalam keadaan yang selesa tapi amat minimum, sekadar untuk mereka bertempat berteduh dan juga berehat. So makanan mereka kurang dan juga tidak punya pilihan, tapi mereka teruskan juga disebabkan mereka hanyalah golongan hamba dan juga golongan rakyat biasa yang berada di dalam piramid yang paling terbawah sekali. So mereka bekerja dengan amat panjang waktunya. Mereka perlu bekerja keras agar dapat menuai hasil yang banyak daripada tanah tersebut. Dan rutin harian mereka sama setiap hari. Mereka bekerja, mereka berehat. Mereka bekerja, mereka berehat. Sama setiap hari. Kesimpulannya, hubungan di antara lot dan vessel penting kerana saling memerlukan. Berikutan vessel dan lot ni, vessel perlu memberikan perlindungan kepada lot. Lot memerlukan usaha daripada vessel. Sistem hierarki yang menampakkan bahawa golongan bangsawan ini mempunyai kuasa atau hak yang lebih banyak kerana mereka boleh mengawal cukai, mereka boleh mempunyai hamba mereka sendiri, mereka boleh menjadi tuan tanah. Golongan bawahan seperti petani amat penting agar ekonomi terus berlangsung, kerana golongan petani inilah di mana mereka yang bekerja, mereka yang mencari hasil tanaman, mereka yang akan menuai hasil tanaman. So mereka amat penting pada sistem ni. So kenderaan oleh naik amat penting bagi memastikan keselamatan mereka. So tugas naik ni mereka amat penting sebab mereka perlu menjaga keselamatan raja dan juga lot mereka. Bermakna mereka perlu meningkatkan kekuatan mereka. So dalam hal ini mereka sangat penting dalam hal keselamatan. Sekian daripada saya. Andai ada terkurang, boleh ditambahkan. Sekian, terima kasih.